Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah sekalian, suka saya kongsikan beberapa kisah para sahabat, para tabi'in dan juga ahlullah berkenaan dengan salat. Sebagaimana yang diterangkan oleh Hadrat Mujahid rahimahullahu ta'ala, salat yang dikerjakan oleh fuqaha daripada kalangan para sahabat adalah seperti berikut. Apabila mereka berdiri mengerjakan salat, maka mereka berdiri dengan penuh takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semasa Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu mengambil wudu, wajahnya berubah menjadi pucat. Apabila ditanya akan sebabnya, maka beliau menjawab, telah datang masanya untuk saya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, Raja yang Maha Perkasa. Setelah berwudu, beliau pun menuju ke masjid, dan apabila sampai di pintu masjid, beliau pun berdoa yang bermaksud, Ya Allah, hamba-Mu ini berada di pintu-Mu, wahai Tuhan yang Maha Baik. Telah datang kepadamu hamba-Mu yang jahat. Engkau telah memerintahkan kepada mereka yang baik dalam kalangan kami supaya memaafkan orang yang jahat. Ya Allah, Engkaulah yang Maha Baik dan akulah yang jahat. Oleh itu, maafkanlah keburukan yang ada padaku dengan kebaikan yang ada padamu, wahai yang Maha Mulia. Selepas itu, barulah beliau masuk semula ke dalam masjid. Hadrat Zainul Abidin rahimahullahu ta'ala bersolat 1000 rakaat setiap hari. Beliau tidak pernah meninggalkan solat tahajud, walaupun dalam perjalanan maupun di rumah. Semasa beliau berwudu, wajah berubah menjadi pucat. Apabila beliau berdiri untuk mengerjakan solat, badannya mula menggeletar. Ada orang bertanya akan sebab berlaku sedemikian. Dijawabnya, tidakkah kamu tahu di hadapan siapakah saya berdiri? Dalam satu peristiwa, semasa beliau bersolat, tiba-tiba rumahnya terbakar dan beliau tetap meneruskan solatnya. Apabila orang ramai bertanya mengenai kebakaran itu, beliau menjawab, ingatanku terhadap api akhirat telah melupakan daku api dunia ini. Beliau pernah berkata, aku sungguh hairan terhadap orang yang takabur, asalnya daripada air mani yang jijik dan akhirnya akan menjadi bangkai, masih lagi dia menyombongkan diri. Beliau senantiasa berkata, sungguh menghairankan, orang ramai begitu runsing tentang rumah yang akan binasa di dunia ini, tetapi tidak pun runsing tentang rumah yang akan kekal di akhirat. Beliau selalu bersedekah pada waktu malam secara sembunyi. Orang ramai tidak pun mengetahui siapa yang memberi sedekah tersebut. Hanya setelah beliau meninggal dunia, barulah diketahui bahawa terdapat 100 rumah yang telah disara oleh beliau. Adalah diriwayatkan tentang Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, apabila tiba waktu solat, wajahnya akan berubah dan badannya akan menggeletar. Apabila ditanya, beliau menjawab, sudah sampai masanya untuk menunaikan amanah yang langit dan bumi pun tidak dapat memikul amanah tersebut. Gunung ganang pun tidak mampu untuk memikul amanah itu. Saya tidak tahu sama ada saya dapat menyempurnakan amanah itu ataupun tidak. Tak kala Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mendengar azan, beliau menangis begitu dahsyat sehingga cadarnya basah. Urat-urat timbul dan matanya akan menjadi merah. Ada orang berkata kepada beliau, kami juga mendengar azan, tetapi azan tersebut tidak memberi apa-apa kesan kepada kami. Sebaliknya, Tuan begitu gelisah sekali. Jawab beliau, sekiranya manusia mengetahui perkara yang dilaungkan oleh muazzin, maka pasti lenyaplah segala ketenangan serta hilanglah mengantuk. Setelah itu,
beliau menjelaskan satu persatu peringatan yang terkandung dalam kalimat-kalimat azan. Begitulah di antara perkongsian tentang kisah para sahabat, tabi'in dan juga ahlullah berkenaan dengan solat. Mudah-mudahan kita sebagai orang Islam dapat mempertingkat solat kita dengan lebih baik dari masa ke semasa, insya-Allah. Wallahu ta'ala a'lam.